Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56. Surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27. InsyaAllah kita akan mula daripada ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Allah SWT cerita kepada kita tentang kiamat pasti akan terjadi. Kiamat pasti akan terjadi, dan suasana, gambaran suasana huru-haranya kiamat itu, kemudian manusia ini terbagi kepada 3 kategori di akhirat esok. 3 kategori. Baik, para jemaah sekalian, seperti biasa kita akan mula dengan baca ayat dulu. Baca ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir ataupun huraiannya, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 1196. 1196 surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Kita beri setakat dululah perbincangan kita. Balik kepada ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya hari kiamat. Kita kena ingatlah hari kiamat ni akan berlaku. Dia panggil hari tanpa tarikh. Istilah dia hari tanpa tarikh. Hari tahu dah hari kiamat ni bila akan berlaku, hari Jumaat. Sebab Nabi SAW beritahu dah, kiamat hari Jumaat lah hari dijadikan Adam, hari dia mati, hari berlakunya kiamat. Tetapi tarikhnya tidak ada. Yang tahu tarikh kiamat bila, Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang penting bagi kitanya, kiamat tu ada 2. Kiamat individu seorang-seorang, itu tarikh kematian kita. Bila kita mati, kita pun tak tahu juga. Satu lagi, kiamat yang besar,
Iaitulah pada hari idza waqa'atil waqi'ah. Apabila binasanya dunia ini, berlakunya goncangan yang kuat, pecah langit, itulah hari kiamat yang besar. Jadi kita kena tengoklah kiamat kita seorang-seorang atau kiamat yang besar tetap akan berlaku. Maka Allah kata apabila berlakunya hari kiamat, ai idza qamatil qiyamatu wa tahaqqaqa wuqu'uha, terjadinya kiamat dan sudah pasti akan terjadinya kiamat. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, al-waqi'ah min asma'i yaumil qiyamah. Nama kiamat tu banyak. Al-waqi'ah ni salah satu daripada nama kiamat. Nama hari kiamat, nama dia al-waqi'ah. Summiyat li bidzalika, dinamakan demikian al-waqi'ah tu kenapa? Li tahaqquqi kauniha wa wujudiha. Karena memang pasti suatu hari yang pasti terjadi. Itu makna kiamat pasti terjadi. Orang percaya ke tak percaya, awak punya pasal. Allah Ta'ala kata benda itu terjadi. Habis itu bah. Dalam ayat surah Al-Haqqah, tanda surah Al-Haqqah ayat 13 hingga 15, Allah Ta'ala sebut di sana juga Al-Waqi'ah. Fa idza nufikha fis sur nafkhatun wahidah, bila ditiupnya serunai sangkakala sekali tiup, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, hancur habis bukit-bukit apa ni bumi ni, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Maknanya pada hari itu terjadinya kiamat, waqa'ati al-waqi'ah. Ayat 15 dalam surah Al-Haqqah. Baik. Ayat yang kedua, laisa liwaqa'atiha kazibah. Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Ai laisa wuqu'uha bikazibin. Peristiwa yang akan terjadi itu bukanlah satu benda yang dusta. Fa huwa amrun haqqun waqi'un. Satu benda yang pasti, yang benar, yaqinan la mahalata. Yang sangat yakin, tidak mustahil untuk benda itu terjadi. Kata di Ibnu Juzai, dia kata kazibah itu yahtamilu salahati awjuh. Kazibah. Apa makna kazibah? Mendustakan kejadian. Pendapat yang pertama, antakunal kazibah masdar kal-afiyah. Maknanya laisa laha kadzibun wala raddun. Tak ada benda yang bohong, tidak ada benda yang kena reject. Benda tu mesti terjadi. Itu maksud dia kadzibah itu. Yang kedua, antakuna kadzibatun sifat mahzuf. Kadzibah ai laisa laha halah kadzibah. Mana sifat dia kepada sifat halah kadzibah. Bukanlah suatu peristiwa yang bohong. Ai hiya sadiqatul wuqu'. Benda ini pasti akan terjadi. Yang ketiga, an yakuna taqdir laisa laha nafsun kazibatun. Tidak ada orang yang mengingkari dia. Orang mukmin yakin, orang kafir juga akan yakin. Bila dia tengok kiamat depan mata dia pun yakinlah. Bila dia tengok kiamat depan mata, yakinlah orang-orang yang ada. Mukmin pun lagi yakin, orang kafir pun yakin dah. Duduk atas dunia duduk main, ya betul ke awak ni? Ada ke tak ada? Duduk main orang panggil tidak yakin. Pada hari kiamat esok semuanya yakin berlaku dah. Tapi apa boleh buat? Tak ada faedah dah masa tu. Allahu Akbar. Sebagaimananya Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia.
Allah Ta'ala akan kumpulkan kamu pada hari kiamat illa raiba fi, yang tidak ada syak, tidak ada sebarang keraguan lagi. Siapakah yang lebih baik maklumatnya, ceritanya daripada Allah Azza wa Jalla? Kita kata tidak ada. Cerita yang dibawa, yang Allah Ta'ala sampaikan itulah yang terbaik. Kita pergi pada ayat 3. Khafidatur rafi'ah. Kejadian hari kiamat itu merendahkan. Khafidah mana merendahkan, menjatuhkan kedudukan golongan orang yang engkar. Rafi'atun, yang meninggikan golongan yang taat. Kira dia pada hari kiamat esok, orang yang engkar akan dijatuhkan martabat dia, standard dia jatuh sampai ke bawah. Orang yang taat akan ditinggikan darjat dan martabat dia. Allahu Akbar. Ai takhfidu aqwaman ila nar. Jatuh ke mana manusia yang derhaka? Jatuh ke dalam neraka. Wa in kanu fid dunya a'izza, dia atas dunia itu hebat, masyhur, megah, berjalan diiringi oleh orang. Kalau dia mari bendera terpacak dengan hebat, tapi di akhirat esok hina, sebab dia tidak beriman pada Allah. Wa tarfa'u aqwamin ilal jannati, Allah Ta'ala angkat beberapa kaum ke syurga. Fayanalunan na'im, mereka akan mendapat nikmat yang begitu besar. Wa in kanu fid dunya azilla, mungkin dia dunia ni apa, hina, selekeh, kedudukan tidak ada, orang mempermain-mainkan dia. Itulah kata istilah sekarang, umat manusia yang tidak dikenali di bumi tapi dihormati di langit. Kitanya kalau boleh orang kenal belakalah, di bumi pun orang kenal, di langit lagi terkenal. Tapi ada orang tu balik, bumi orang tak kenal, di langit jadi kenali. Allahu Akbar. Jadi pada hari itu ada yang angkat, ada yang jatuh martabat, ada orang yang tinggi darjat. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami daripada orang yang diangkat rafi'atun, orang yang diangkat darjatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang keempat. Idza rujjatil ardu rajja. Ia berlaku bila benda tu? Khafidatur rafi'atun tu bila berlaku? Semasa bumi bergoncang dengan sungguh-sungguh goncangan. Ai idza zulzilatil ardu ala sa'atiha wa siqlaha. Makna bumi yang besar ini, yang berat ini digoncang. Fataharrakat, bergerak dengan gerakan yang begitu kuat. Fahtazat warabat tarabat. Makna bumi ini bergoncang. Lo ni skala Richter berapa pun, toh dah bangunannya ni yang gocek terus. Kata orang macam apa ni, orang duk tapi berah, duk gocek, duk ayuk-ayuk dengan dia punya bekas tu. Gitulah bumi bergocek. Habis bangunnya runtuh, orang pun bergelempangan mati. Allahu Akbar. Bumi akan digoncang. Kemudian ayat yang kelima, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung Kanang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Gunung Kanang hancur lebur habis. Hancur, tak ada apa dah. Ai wa futtitatil jibalu ala azamatiha wa salabatiha taftitan, dan bukit pula hancur, berdebu habis jadi. Masya-Allah. Bila bumi bergocak, bukit hancur, dia jadi sama, biar pokok-pokok tak ada dah. Bussati. Ada ulama kata, Al-Wahidi kata, fi makna bussati tu. Di gunung dihancur tu. Macam mana? Dia kata, ay khulitat fasarat kaddaqiqil mabsus. Dah bumi bergocak,
bukit ni hancur jadi macam gandum. Macam debu tu. Ada makna al-bassa bermakna al-fattu, pecah-pecah. Ada makna kata al-bassah was-sauq, maknanya bergerak, berterban dia bukit. Jadi ulama kata makna tiga-tiga itu tidak salah. Makna peringkat awal bergocah atau diangkat, dihancurkan jadi macam gandum. Allahu akbar. Boleh bayanglah bukit besar-besar tu. Kalau akak pusu kecil kita nampak, tapi nak akak bukit gunung-gunung besar tu. Tak tahu duk mana dah kita masa tu. Manusia masa tu huru-hara pakai mati gitu ya. Apa jadi dengan bukit? Tengok ayat 6. Fakanat haba'an mumbassa. Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran, bukit. Fasarat zarrat ghubarin saghirah. Jadi macam debu hak berterban tu. Hak kita nampak di angin di apa ni, kalau time panas, waktu panas kan, ada bahaya tu, nampak. Allahu akallati tura lada in'ikasi asyi'ati syams. Maknanya kita ada matahari masuk dalam lubang hak tempat kita duduk gelap ni, nampak tu berdebu dalam tu. Gitu ibaratnya betapa halusnya bukit-bukit itu dihancurkan. Allahu akbar. Ayat Quran juga detail dia bagi tahu pada kita sebuah peristiwa yang berlaku. Kitanya berasa gerung ke tidak? Berasa siang ke tidak? Rasa cemas ke tidak dengan ayat-ayat yang mari ni? Kena ada perasaan tu. Sebab orang yang rasa cemas, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itulah kita akan terasa apa? Kita akan rasa gerung. Kita akan buat persiapan banyak-banyak sebab takut kepada hari yang begitu huru-hara. Tapi kalau orang tak memikir, baca surah Al-Waqi'ah ni, sebab surah ni boleh bagi projek aja, rugilah dia. Kita kena baca surah ni sebab tidak miskin, nak kaya. Baca Quran kerana nak kaya dunia, mungkin dia dapat. Tapi yang sebenar kekayaan itu kekayaan di akhirat. Kaya kita selamat, boleh masuk dalam syurga, itu matlamat kita. Ya, atas dunia ni ginilah suasana keadaannya. Jadi bukit-bukit berterbang jadi debu macam apa ni, debu hak kita tengok dalam cahaya matahari bila mari tempat gelap tu. Ya Allah Tuhan. Baik, ayat yang ketujuh, pembahagian kategori manusia. Wa kuntum azwajan salasah. Dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya. 3 puak yang berlainan. 3 puak yang berlainan keadaannya, yang berlainan keadaan. Tiga kumpulan. Wasirtum ayyuhan nas asnafan thalathatan bihasabi a'malikum fid dunya. Kita jadi bagi 3 ni kenapa? Mengikut amalan kita di dunia. Amalan kita dunia dulu layak ke mana? Layak ke belah kanan? Alhamdulillah. Layak ke kiri? Na'udzubillah. As-sabiqun, orang yang ke depan, kita kata syukur. Sangat-sangat tinggi darjat. Jadi ulama tafsir kata 3 saja. Pembahagiannya 3 ya. Tak ada 4. Kalau ada 4 pun, kita tengok nanti ada satu kumpulan nama dia Ashabul A'raf. Orang yang duduk atas pagar. Sementara. Syurga pun neraka pun duduk di situ. Tapi biasa hak ni ya agak-agak syurga juga. Yang pentingnya Allah Ta'ala bagi kepada kita berapa bahagian? 3 bahagian.
tersudut banyaklah payah nak pergi. Payah cari tempat. Baik. Kita pergi kepada pendetailan kepada pembahagian. Letak nombor 1 ayat 8, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, iaitulah puak pihak kanan. Alangkah bahagianya keadaan puak di pihak kanan itu. Maknanya fasif simful awal, golongan yang pertama ashabul yamin, golongan kanan yang masuk dalam syurga. Wa ma a'zama sya'na, betapa agungnya kedudukan ashabil yamin, betapa agung. Siapa dia ashabil yamin? Apa maksud masuk puak kanan? Apa maksud? Qala dalam Adwa'ul Bayan, qala ba'dul ulama, dia kata dinamakan ashabil yamin itu sebab yang pertama, tanda ni pelajar. Yang pertama, li'annahum yu'tauna kutubahum bi'aimanihim. Mereka menerima suratan amalan di sebelah tangan kanan. Terima surat tangan kanan. Sukalah dia, ya Allah. Gembiranya dia. Ha umukra'u kitabiyah. Mari baca surah aku ni. Gembira. Satu. Pendapat yang kedua kata, li'annahum yuzhabu bihim zatal yamin ilal jannah. Sebab malaikat akan kumpul puak ni, dia bawa ke kanan untuk pergi ke syurga. Kiri neraka. Waqila, ada juga pendapat kata li'annahum an yamini abihim Adam. Mereka duduk di sebelah kanan tu Adam. Kama ra'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Ingat ke waktu Nabi kita Isra, dia jumpa dengan tu Adam, dia tengok belah kanan tu ada tu hitam penuh orang. Jadi belah kanan tu ada tu dia panggil ashabul yamin. Ada yang mengatakan ashabul yamin wa ashabul maimanah samalah. Li'annahum mayamin, ai karena mereka itu mubarakun ala anfusihim. Mereka itu diberkati pada diri mereka kerana dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Al-yamin dengan makna al-barakah. Ashabul yamin mana orang yang mendapat keberkatan dalam hidup dia di dunia, dia beramal, dia taat, mendapat keberkatan dalam akhirat dengan apa? Dengan dia dia masuk dalam syurga. Alhamdulillah. Yang pentingnya apa saja makna kita nak kita ni min ashabil yamin. Kita nak kita jadi orang yang sebelah kanan. Terima surat amalan belah kanan, duduk dalam keadaan sebelah kanan tok kita, tok Adam, duduk masuk di malaikat bawa kita ke kanan. Itu kita nak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Allah dengan Rasul, dengan kita menghabiskan, menumpukan masa kita dengan Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita, menjadikan kita ashabil yamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan pergi kepada kumpulan yang kedua. Kata na'udzubillah. Ayat yang ke-9. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan puak pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu. Allahu Akbar. Dia kata puak kiri itu apa pula? Ai wasimfus tsani, kumpulan yang kedua dalam pembahagian 3 kumpulan ini, ashabus shimal, orang yang mendapat surat sebelah tangan kiri, yang dia dihalau ke sebelah kiri, dibawa ke dalam neraka. Wa ma afza'a sya'na ashabis shimal, betapa dahsyatnya keadaan orang-orang yang bertangan, orang yang sebelah kiri. Kita kata na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Subhanahu wa taala daripada kumpulan ini. Jadi apa yang ketiga ayat 10, was-sabiqunas sabiqun, dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului
mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat esok. Mereka itu dikenali dengan nama al-mulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang didampingkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, itulah 3 kategori pembahagian. Sekarang ini kita nak tengok bagaimana kita nak dapat faedah daripada ayat 1 hingga 9 yang kita belajar, yang kita baca pada saat ini. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang pertama. Dia panggil iza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlakunya hari kiamat. Kata di para ulama tadabbur, ulama tafsir, dia kata apa? Hadhihi suratu law lam yanzil fil Quran illa hi lakanat kafiyatan fil hasi ala fi'lil khair wa tarkis syarr. Dia kata surah ni, surah Al-Waqi'ah ni, kalaulah andai kata Allah Ta'ala tak turun dalam Quran kecuali surah ni je, cukup untuk menguatkan kita, semangat kita untuk melakukan kebaikan dan untuk meninggalkan kejahatan. Kita nak apa lagi? Benda ni akan berlaku. Kiamat akan berlaku. Manusia terbagi 3. Mau nak pergi mana? Awak nak masuk kumpulan mana? Jangan duduk berani. Sebab Allah Ta'ala sebut di awal surah, iza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadinya kiamat. Kemudian Allah Ta'ala bagikan apa? Bagikan manusia itu terbagi kepada 3 kumpulan. 3 kumpulan. Yang pertama as-sabiqun, orang yang laju dalam sudut ibadat dia. Yang kedua ashabil yamin, ahli sebelah kanan. Yang ketiga ashabis shimal, golongan kiri, na'udzubillah. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah ini juga halal insan indal maut. Sebelum nak sampai kiamat tu, mu kena mati dulu. Sebelum kamu nak pergi kiamat, mu kena mati dulu. Disebut dalam ayat ni. Wa qassama kullan nas ila 3 aqsam. Maka Allah Ta'ala sebut pula manusia ni terbagi kepada 3 tadi. Muqarrabin, ashabi yamin, mukazzibin ad-dhalin. Di akhir surah. Makna 2 kali sebut. Bagi awal, sebut pula kesimpulan di akhir surah. Maka sebab itulah kata di para ulama, wa kadzalika, demikian juga Allah Ta'ala sebut tentang ibtida'al khalqi, permulaan kejadian makhluk ini dalam ayat 58-59. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang rezeki daripada makanan, minuman. Maka surah ini dipanggil suratun mutakamilah. Dalam surah ini ada belaka. Bab ketuhanan ada. Dalam bab apa ni, asal jadi manusia ada. Dalam bab rezeki makan minum ada. Kita mengatakan suratun mutakamilah. Waliza, kerana itu yang bagi sepatutnya bagi manusia an yatadabbarha iza qara'aha. Dengar tuan-tuan. Syekh kata, kita baca surah Al-Waqi'ah ni bukan sekadar nak boleh projek baca tak tahu makna, tapi kita kena baca dan kita tadabburkan dia. Ni tujuan kita tadabbur ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat apa yang disarankan dalam kitab kita ni, yang bagi lil insan, sepatutnya mana-mana manusia an yatadabbarha iza qara'aha. Dia kena perhati bila dia baca, perhati. Sebagaimana kita perhati ayat-ayat Quran yang lain lah. Tetapi surah ini khususnya yang lengkap dalam beberapa sudut perbincangan yang boleh menguatkan kita untuk beribadat, insya-Allah kata. Wallahul muwaffiq. Allah Ta'ala lah beri taufik kepada kita semua. Yang kedua, faedah yang kedua, kita pergi kepada ayat khafidatun rafi'ah. Ayat itu dulu. Ataupun sebelum khafidah, kita pergi pada ayat yang kedua. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Tulis. Faedah yang kedua,
laisa liwaq'atiha kadzibah. Tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Apa dia maksud? Tak dapat mendustakan kejadian itu, apa dia maksud? Ai fi qawlihi ta'ala laisa liwaq'atiha kazibatun liwaq'atah. Waq'ah. Apa maksud waq'ah? Isyaratun ila annaha taqa'a daf'atan wahidah. Maknanya kiamat itu dia akan jadi sekaligus, selalu jadi. Fal waqi'ah idza waqa'ati al waqi'ah ay lil marratil wahidah. Sekali jadi. Kan Nabi sebut 10 perkara. Tuan-tuan jangan keliru. Itu tanda-tanda besar nak kiamat. Belum kiamat lagi. Tanda dia turun Nabi Isa, keluarnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya api, keluar dabah. Itu semua tanda-tanda tamhid sebagai persiapan nak berlaku kiamat besar. Mana kalau kita hidup lagi zaman tu, tak sedut mikir benda lain lah. Terus je kembali kepada Allah Azza wa Jalla bahawa kiamat ini akan mari. Kiamat akan mari tak lama lagi. Tapi kalau kita lara juga baca surah Al-Waqi'ah ni untuk nak orang kata tak miskin, tak apa-apa, ya kerana tu kita baca, maka tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kerugian peluang yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Jadi dia kata kiamat ni akan jadi sekaligus. Hak lain itu tanda. Mana dia mari langit pecah, Israfil duduk siap dah dia punya serunai itu. Dalam hadis kita dah baca dulu. Israfil dia pegang dah serunai dia tu. Duk tunggu ya Allah kata tiup. Tiup mati habis orang. Kemudian tiup yang kedua tu sekaligus dia jadi berlaku apa? Hidup balik pula. Jadi kiamat tu jadi duf'atan wahidah sekaligus. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga dalam ayat 3. Khafidatur rafi'ah. Khafidatun rafi'atun. Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Ayat ini targhibun wa tarhib. Targhib maknanya menggalakkan kita. Sebab Allah kata rafi'ah. Allah nak angkat darjat orang yang taat, orang yang baik, orang dengar kata, orang juru, dia angkatnya darjat. Dan tarhib menakutkan kita dengan apa? Khafidah, Allah Ta'ala akan jatuhkan martabat, jatuhkan kedudukan mana-mana orang yang derhaka. Jadi dia panggil targhib wa tarhib liyakhafan nasu fid dunya, supaya manusia berjaga-jaga, berhati-hati, kawal diri, jaga nafsu, jaga diri daripada terjebak dengan sebab-sebab yang menjatuhkan kedudukan dia di akhirat esok. Jadi kalau kita jaga diri, kita pun taatlah kepada Allah. Kita mencari sebab-sebab yang boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah, yang boleh duduk kita dalam kumpulan ashabil yamin, kumpulan sebelah kanan, maka kita kena buat. Jangan gitulah. Kata Zaid bin Aslam rahimahullahu taala, Zaid bin Aslam kata apa? Fi qawlihi ta'ala khafidatur rafi'ah. Ayat ni, khafidah rafi'ah. Ayat yang menjatuhkan, ayat yang mengangkatkan darjat. Qala manin khafada yawma idzin lam yarfa' abada. Siapa dia jatuh pada hari itu, tak akan angkat lagi. Wa man irtafa'a yawma idzin lam yankhafid abadan. Siapa dia sudah diangkat darjat, dia tak akan jatuh lagi. Maknanya asasnya begitulah. Orang yang darjat naik dalam syurga, dia tak akan keluar.
Tapi orang kafir masuk neraka juga tak akan keluar kecuali ada kumpulan yang tengah tadi yang kita sebut. Siapa dia? Kumpulan tengah ni kumpulan orang yang beriman tapi dia derhaka. Kita akan tengok dalam masalah yang keempat nanti. Masalah yang keempat. Faedah yang keempat tadi nanti kita akan tengok siapa yang naik, siapa yang turun. Dan apa kategori, ada tak kategori lain daripada apa yang telah kita bincangkan ini? Ada kategori lain ke tidak? Kita berpindah pula kepada faedah ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Fi qawlihi ta'ala wa kuntum azwajan salasa. Kamu akan terbagi kepada 3 kumpulan. Daripada ayat ini sampai kepada ayat 48 Allah Ta'ala cerita tentang pembahagian detail. Pembahagian yang detail. Baik, ayat ini bisyaratun lil mu'minin kabiratun. Satu khabar gembira bagi orang mukmin yang cukup besar. Waraddun 'alal mu'tazilati wadihun, dan sekaligus menolak pandangan Mu'tazilah yang mengatakan ada orang manzilatun bainal manzilataini, dia kata duduk celah, duduk atas pagar, manzilatun bainal manzilataini, duduk mana tak tahu. Ini pelik dia kata ni. Kita kata tak ada. Allah Ta'ala bagi kepada kita 3 zumar, 3 kumpulan aja. Kumpulan yamin, kumpulan yang shimal, maimanah, masy'amah dan as-sabiqun. 3 yang ada. Mu'tazilah lagi bagi satu kumpulan lagi, dia panggil manzilah bainal manzilatain. Duduk celah-celah, syurga pun neraka pun. Ada kumpulan itu nama dia ashabul arah, lain. Ini kepahaman mereka ni lain. Maka Allah Ta'ala sebut setiap kumpulan itu dengan amalan yang mereka buat. Setiap kumpulan mengikut amalan yang mereka buat. Wa huwa fa'ilun biha wa musayyiruhum ilaih. Apa amalan kamu? Amalan itu akan menarik kita. Balasannya akan menarik tuan-tuan dia mengikut kategori amalan. Mana Allah Ta'ala akan sebut tentang al-muqarrabin. Orang yang sabiqun, yang rapat dengan Allah Ta'ala, yang bersungguh-sungguh dalam ibadat. Jadi fa'ulima annahu, maka kita tahulah bahawa Allah Ta'ala bahagikan orang ahli ibadat ni bagi 2. Orang mukmin itu terbagi 2. Membezakan antara sama-sama mukmin ibadat, ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata al-muqarrabun ni para anbiya, siddiqun, orang-orang yang benar dengan Allah, syuhada, orang yang mati syahid, itu termasuk as-sabiqun al-muqarrabun. Kemudian Allah Ta'ala sebut yang kedua ashabil yamin, rendah sikit daripada hak sabiqun. Yang ini ada kesinambungan apa yang kita sebut dalam ayat yang lepas dalam surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan. Maknanya pembahagian di sana, di sinilah kategori orang yang nak masuk, nak terima. Jadi penerima jannatan yang pertama, yang surga yang besar tu siapa dia? As-sabiqun, as-siddiqun, asy-syuhada, al-muqarrabun. Dia orang ni. Kemudian mari kumpulan yang kedua, dia panggil kumpulan yang ashabil yamin, orang yang layak ke syurga, maka dia dapat darjat yang kedua. Kita sekarang ni kita berdoa kepada Allah SWT nak masuk syurga. Darjat yang tinggi, itulah cita-cita kita. Kalau tidak layak, darjat yang kedua. Yang kita tak naknya, neraka, na'udzubillah. Kemudian Allah Ta'ala cerita kumpulan yang ketiga, ashabis shimal, dengan segala azab-azab yang disediakan. Maknanya kumpulan inilah kumpulan yang akan menyesal. Wa yaquluna ya ilakununa ya idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun. Kumpulan hak lawan Nabi. Dia kata kalau kita mati, kita bangkit semula, kita kata iya. Nabi kata iya. Allah Ta'ala bangkit semula mu. Allah Ta'ala capok mu dalam neraka. Na'udzubillah.
Nah, abilah. Maka dia panggil sempuanya kumpulan kafir, penyembah berhala, munafiqun, orang-orang munafik, dan ahli kitab yang tidak beriman pada Allah dengan hari akhirat, yang tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelaslah pada kita. Ada apa ni? Wa zakara ashabil a'raf. Ashabul a'raf ni satu lagi tempat dalam surah Al-A'raf, orang yang sama banyak ibadat dia. Itu tiga. Jadi yang pentingnya akhirnya ashabul a'raf ni pergi ke syurga juga. Sebab tu Tuhan bagi di sini tiga kumpulan, tidak ada yang keempat. Kalau kita kata ambil ashabul a'raf lagi jadi empat, tak ada yang kelima. Ini dia panggil menolak hujah yang mengatakan manzilah bainal manzilataini tadi. Pandang yang Mu'tazilah itu, wallahu a'lam. Jadi dia kata, Mu'tazilah kata orang yang dosa besar ni kekal neraka juga. Kita kata tak lah, kita berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang terakhir dalam perbincangan kita ini, yang kelima, fi qawlihi ta'ala wa ashabul mash'ama wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun. Ayat ini kalau mengikut dalam susunan gini macam terbalik. Ya. Zakarahumullahu ghaira murattabina fil fadli. Tuhan sebut tidak tersusun dari sudut martabat. Patutnya sabiqun dulu. Kemudian mari ashabul yamin, kemudian ashabul shimal. Tapi kenapa Allah Taala mula dalam ayat ini ashabul yamin? Kemudian dia sebut ashabul shimal. Kemudian baru mari as-sabiqun. Ada hikmat. Hikmat dianya Allah nak bagi supaya tidak berulang banyak kali. Supaya tidak berulang banyak kali. Dia mula dengan ashabul yamin, ashabul shimal. Lepas tu baru mari as-sabiqun as-sabiqun ulai qarabun, terus dia bawa kepada kita nikmat-nikmat, sifat-sifat yang ada pada ashabus shimal, yang ada pada as-sabiqun as-sabiqun tu. Tengok ayat 10 tu. Kita akan bincang dalam siri yang akan datang ayat 10. Panjang perbincangan dia sampai kepada ayat 26. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sampai kepada illa qilan salaman salama. Jadi ayat esok panjanglah. Maka kita boleh faham di sini cara yang Allah Taala bagi tu cukup indah. Hak bagi tiga ni bilangan dia. Yamin, ashabul yamin, kemudian mari ashabus shimal ataupun maimanah, mash'amah, dua, dia tak detail lagi. Bila mari was-sabiquna as-sabiqun, Allah Taala teruskan detail kumpulan itu. Jadi baru kita tahu, rupanya yang pertama tadi bilangan, dia tak sebut detail. Tapi bila sampai kepada sabiqun, itu tertib yang pertama mengikut martabat. Dia kata ini tertib yang pertama mengikut martabat. Apabila Allah SWT nak detailkan sifat mereka, sikap mereka, maka Allah Ta'ala mula dengan as-sabiqun as-sabiqun dulu. Jelaslah kepada kita bahawa dalam ayat ini peringkat awalnya pembahagian, waktu mendetailkan bahagi itu barulah dia ikut tertib. Allah Taala mula dengan apa? Fabada abis samiqin. Kemudian mari pula ayat kita lepas daripada ayat berapa tadi sampai kepada ayat 20 yang kita nak bincang ni. 26 kan. Lepas tu baru mari ashabul shimal, ashabul maimanah. Ayat 26. Baru mari pula lepas pada tu ayat 27 wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Sampai kepada ayat 40. Lepas tu baru mari pula wa ashabul shimal. Maknanya waktu tertib dia tak susun, tapi waktu
waktu detail Allah Ta'ala susun. Itulah kata di ulama tadabbur kata wa hadha tafsil murattab, tafsil detail tersusun, khilafut tartibil mujmal, berbeza dengan waktu kita nak sebut ya 3 kategori. Huwa min asalibil balaghah, ini salah satu daripada uslub gaya bahasa yang sangat indah di dalam Al-Quranul Karim. Tamaklah kita para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung ayat yang 10 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.